untuk rakyat Palestin ni. Jadi demografik dia besar. Sebab tu Gaza tu walaupun dia kecil, mungkin kalau kita buat full marathon mungkin boleh cover, tapi dia ada 2 juta orang dalam tu kan. Sebab dia punya demografik tu besar. Sebab tu macam dia tak boleh nak absorb lah. Dan tapi saya berpandangan lah bahawa sebab perang ni dia tak sustainable lah. Even Israel pun dia tak sustainable kalau dia nak perang sampai dia sampai kiamat ke apa kan. Dia akan exhausted lah. British Empire berperang sampai satu masa, walaupun dia orang ada terma macam the sun never set in the British Empire kan, tapi akhirnya dia set juga ha. Sebab dia akhirnya dia akan out of steam lah. Sebab bila nak sustain perang ni, kita perlu orang kan. Orang yang kita gunakan untuk jadi askar, dia tak boleh bekerja. Bila tak bekerja, ekonomi tak berjalan. Saya kerja S&P Global lah yang buat rating lah. Jadi company saya baru downgrade rating Israel jadi negatif lah. In term of investment lah. Sebab memang kita orang punya prediction perang ni akan berpanjangan lah. Jadi dia akan suck the ekonomi lah. Bila orang tak boleh bekerja, orang berperang, ekonomi tak berjalan, dia akan contract lah ekonomi. Jadi dia ada cost factor juga. Sebab tu Israel dia tak boleh nak prolong lama sangat lah. Sebab tu sekarang dia bom laju-laju. Sebab kalau dia prolong lama sangat, dia tak boleh nak sustain. Even sebenarnya Israel pun dia tak boleh nak sustain sendiri. Dia ada bantuan, sebab tu dia kena ada bantuan ketenteraan Amerika Syarikat dalam 3.4 bilion setiap tahun lah. Sebab tu kalau kita baca buku Startup Nation apa kan, duk bangga kata, oh Israel dia economic miracle. Tapi dia tak sebut lah bantuan Amerika Syarikat tu sebab dia nak bagi tahu yang dia orang je yang miracle lah. Tapi sebenarnya dia dapat bantuan lah. Dan kalau tak dapat bantuan tu, dia tak dapat nak sustain lah. Tapi dalam long term memang tak sustainable lah. Sampai bila nak berperang dan sampai bila at the end of the day, dia memang akan kena cari solution yang berbentuk political lah. Dia takkan boleh sampai bila dia nak bom kan. Sampai bila dia nak bom orang, dan memang benda tu tak sustainable lah in the long run lah. Jadi memang pandangan saya lah, saya tak nampak lah Israel ni boleh menang in the long run lah. Dia sooner or later lah, sooner of later dia punya kolonial punya projek ni akan berakhir lah. Cuma dia matter of time. Ini pandangan saya lah. Kita tak tahulah masa depan kan. Mungkin dia menang, tak tahu kan. Tapi kalau kita tengok sejarah, kalau kita tengok dari sudut logik, ekonomi dan sebagainya, dia satu benda yang tak sustainable lah. Satu benda yang tak sustainable. Dan Eropah pun sendiri dia nak hipokrit lama-lama pun susah juga lah. Kan? Sebab dia duk sembang human right lah, apa benda apa semua. Tapi tiba-tiba dekat Palestin tak boleh nak apply the same apa yang dipanggil right tu lah. Tiba-tiba tak ada human right, tiba-tiba tak ada self-determination, tiba-tiba tak ada sovereignty, tiba-tiba tak ada hak untuk seorang tu mengundi untuk diri dia, tentukan hak kebebasan dia sendiri. Jadi saya tak nampak lah dari sudut long run tu dia boleh sustain lah. Dan even sebenarnya Israel dia cuba nak, contoh dia nak cuba antara goal dia adalah hapuskan Hamas lah dalam perang kali ni lah. Sebenarnya ini bukan kali pertama lah dia nak hapuskan Hamas lah. Dah berapa kali nak hapuskan Hamas tapi tak apa-hapus lah. Sebab even kalau dia berjaya pun lah hapuskan Hamas. Dan Hamas ni sebenarnya dia bukannya satu gerakan yang lama. Hamas ni sebenarnya dia baru lah. Even PLO ataupun itu awal lagi daripada Hamas. Hamas ni dia terkemudian. Sebab Hamas ni mula-mula tu dia tak nak berperang pun. Dia banyak involve dalam kebajikan, bina sekolah, pendidikan dan sebagainya. Tapi sampai satu masa dia dah tak boleh buat apa dah. Dia kata kita dah tak boleh nak bantu dah kita punya ni. Nak tak nak kita kena berjuang. Baru dia tubuhkan dia punya military wing lah, Al-Qassam tu. Jadi even sebelum Hamas pun dah ada dah. Macam-macam sebelum Hamas ni dah ada. Ada PLO, ada PFLP. Macam-macam lah perjuangan kan. Even sekarang ni pun bukannya Hamas orang lah yang memperjuangkan senjata, maksudnya resistant dari sudut tentera. Kalau macam di Jenin ada brigade dia tersendiri, Jenin Brigade, ada Lions Den. Maksudnya setiap orang nak berjuang lah. Dia tak semestinya kena Hamas yang berjuang. Jadi kalau dia berjaya hapuskan Hamas pun dia tak boleh padamkan keinginan manusia untuk bebas lah. Akan lahir generasi baru yang dia rasa dia nak bebas. Dan dia akan buat movement baru kan. Jadi
memang tak boleh nak sustain lah dari sudut ekonomi, dari sudut sejarah, juga dari sudut keinginan manusia untuk bebas tu lah. Sebab manusia ni akan lahir manusia baru yang nak bebas, dan dia akan berlarutan sampai dia bagi justice lah. Bila bagi justice dan semua orang bebas, baru benda tu akan resolve lah. Jadi memang in the long run tak nampak lah dia boleh. Mungkin kita nampak dia sekarang lah apa besar dan sebagainya, apa ada military yang kuat, tapi benda-benda tu sebenarnya in the long run susah lah. Even yang menarik lah yang sebut sikit pasal krisis kali ni lah. Antara perkara yang Israel buat untuk kawal Gaza tu, dia dah mula gunakan teknologi lah untuk kawal Gaza ni. Dia dah tak letak tentera yang fizikal ni banyak sangat kat Gaza. Dia banyak rely on teknologi lah. Jadi sebab tu tapi Hamas ni dia pandai sikit lah. Sebab dekat Gaza ni dia surveillance setiap phone tu dia ada phone tapping lah. Maksudnya apa-apa communication dia dengar. Dan jadi Israel ni dia dengar Hamas ni sembang apa hari-hari apa semua kan. Dan dia tak ada dengar pun kata Hamas ni nak serang apa kan. Tapi Hamas ni dia still bersembang lagi pasal perang ni. Cuma dia jumpa face to face lah. Dia tak bawa apa handphone apa, jadi tak boleh dengar lah. Jadi sebenarnya walaupun dia nak guna teknologi pun, teknologi tu dia ada limitation lah. Even sebab dia tak guna banyak sangat human jadi dia rely on teknologi lah. Dan Hamas pun dia macam pandai juga. Dia macam paralyze kan belakang wall tu, dia ada macam communication tower lah yang jadi dia punya ears kan. Jadi dia guna drone paralyze kan yang belakang tu, jadi dia dah tak ada eyes and ears lah. Jadi baru dia masuk kan. Jadi teknologi ni pun ada limitation lah. Even kalau nak guna teknologi lah. Jadi memang in the long run tu susah lah. Pandangan saya lah. Jadi dari sudut signifikan dia dalam dunia ni, kalau Zionis ni berakhir, maksudnya it will be a better world lah. Berakhirnya satu lagi satu kolonial lah. Dan kita patut menjadikannya satu hari yang kita dapat cuti lah. Tambah lagi cuti public holiday kita lah. Pandangan saya lah. Mungkin ada ni peserta wanita tak dengar lagi. Dia macam persoalan berkaitan dengan Hamas tadi tu. Ni kalau kita cakap yang tak dengar. Tak dengar? Sekejap saya ada persoalan berkaitan dengan Hamas ataupun berkaitan dengan 17 Oktober. 11? 7 Oktober. Dia macam mana mereka lancarkan peperangan dan diklaim Hamas yang memulakan perangan. Dan ada yang adalah kawan-kawan saya ataupun kenalan-kenalan yang memahami ataupun mengambil bahan bacaan daripada media-media barat sendiri dan bersetuju dengan mengatakan Hamas tu menggunakan rakyat Gaza sebagai human shield. Sebagai? Human shield. Human shield, okey. Jadinya kalau kita nak berbicara ataupun kita nak berdepan dengan orang-orang begini, hujah apa yang paling relevan untuk kita bawakan kepada mereka? Sebab kalau kita nak bawa, kita boleh je bawakan hujah sejarah, geografi, politik dan sebagainya. Tapi untuk mereka, sebab kalau kita nampak pun mereka memilih memahami media barat berbandingkan dengan kita punya media-media yang lain. So sos tu pun dah macam agak pelik lah kalau mereka memilih itu. So untuk berdepan dengan mereka, so hujah apa yang paling relevan lah untuk kita beritahu kepada mereka? Tak boleh dia sebenarnya sebab saya student sejarah, jadi kita tak boleh lari daripada sejarah. Dan sebenarnya okey, saya faham lah. Kalau kita tengok media-media barat dia akan banyak mula story dia adalah 7 Oktober. Tengok 7 Oktober ni, Hamas ni ganas kan. Tengok 7 Piers Morgan ke apa kan. Do you condemn 7 Oktober kan. Dia ulang benda tu je kan. Jadi dia naratif media barat ni memang dia nak nampak okey Hamas ni bunuh civilian pada 7 Oktober. Tapi sebenarnya Israel tak pernah berhenti membunuh orang Palestin sebelum 7 Oktober. Peduli apa 7, 8 Oktober, 9 Oktober, 10 Oktober pun dia bunuh. Dia tak pernah berhenti bunuh. Jadi memang sebenarnya tengah berperang tu memang daripada 1948 dia sampai hari ni dan okey katalah 1400 orang Israel kan. Tapi kalau
boleh pergi kat Haaretz. Haaretz ni newspaper Israel. Dia publish nama-nama siapa yang dibunuh tu. Dan kalau tengok dekat situ, kanak-kanak ni ada lah 2-3 orang kot. 2-3 orang, kebanyakannya banyak tentera lah. Sarjan, korporal. Kebanyakannya memang, ini Haaretz bukan Sinar Harian ataupun Utusan Malaysia ataupun Mingguan apa. Boleh pergi tengok Haaretz, dia publish nama, muka, dan tempat orang yang kena bunuh tu, dan juga yang kena kidnap. Kidnap dia tak publish semua lah, sebab lagi satu menarik, dekat kidnap tu dia tak bubuh. Kalau dia soldier pun dia tak bubuh lah, jawatan sarja korporal ke dia tak bubuh. Kononnya macam semua yang kidnap ni orang awam lah. Tapi kalau ada yang mati tu sebab dah tahu kan, dah tak boleh buat apa. Jadi yang mati tu kalau kita tengok memang banyak askar. Even yang perempuan yang mati pun, dia ada dekat depan tu sarjan, korporal, apa benda ke, memang ada akan dibuat jawatan lah. Jadi, dan even orang Israel ni dia ada compulsory service lah, military service. Semuanya adalah able body lah dia panggil. Able body maksudnya boleh carry senjata lah. Dia perempuan ke, dia lelaki ke, dia memang able serviceman dan able servicewoman lah. Jadi memang walaupun dia perempuan, dia tak semestinya perempuan tu adalah civilian lah. Tapi kita tak menolak kata memang ada civilian mati. Itu kita tak nafikan lah, memang ada civilian mati. Itu kalau Hamas kata tak ada pun kita tak terima lah. Sebab memang ada civilian mati. Iaitu fakta yang semua orang kena terima. Cuma dalam perjuangan ni memang macam mana pun akan ada civilian mati. Kalau kita tengok pembebasan yang kita kembali kepada contoh Nelson Mandela yang kita sebut tadi, dia ada dia punya military wing yang dia punya nama singkatan dia MK kan. Nama Afrika dia Umkhonto we Sizwe. Ni Umkhonto we Sizwe ni adalah military wing untuk African National Congress. Diorang ni pun berperang dengan South Amerika punya apartheid waktu tu. Memang akan ada civilian mati jugalah. Tapi tak ada orang yang kata diorang ni sekarang lah, diorang ni teroris dan sebagainya. Dulu memang diorang kata teroris lah, tapi sekarang bila dah menang, bila dah merdeka, dia akan jadi ini adalah pejuang kemerdekaan lah. Dia beri honor lah dan sebagainya, pangkat setelah mati pun baru dapat pangkat dan sebagainya. Tapi Palestin ni sebelum menang lagi, jadi belum jadi pejuang kemerdekaan lah. Jadi mungkin lepas Palestin ni menang nanti, akan ada lah Tugu Ismail Haniyeh ke apa dekat Parlimen UK, pejuang kebebasan lah. Jadi sekarang ni sebab tak menang lagi, dia tak ada lagi Tugu tu. Tapi Tugu Nelson Mandela pun dulu teroris dan sebagainya. Dan berjuang ni macam kita kata tadi lah, macam Ilan Pape kata, tak ada kuasa kolonial ni yang dia akan bagikan kemerdekaan tu dengan bersembang sambil minum kopi Richiamo ke, tak ada. Dia memang hasil daripada struggle lah. Hasil daripada struggle. Memang dekat mana-mana pun kolonial ni bila dia berperang dengan peribumi ni, memang akan ada yang terkorban lah. Jadi memang nak kata human shield pun memang satu terma yang boleh dipertikaikan anggap lah. Kalau nak kata tak guna human shield, Israel kena perang pakai robot lah kan. Dia hantar orang-orang yang pergi perang tu pun human juga. Dia orang pun ada anak, dia orang pun ada isteri, dia orang pun ada keluarga, dia orang pun human juga. Jadi kenapa diorang ni boleh jadi human shield perang untuk Israel, tapi Palestin tiba-tiba kalau berperang, kalau ada anak-anak dia yang meninggal, tiba-tiba jadi human shield. Tapi diorang tak human shield pula. Jadi maksudnya, sebab itulah dalam peperangan ni, dia adalah juga peperangan untuk menguasai heart and minds lah. Peperangan ni dia bukan sekadar kita nak berperang fizikal, tapi nak memenangi naratif. Sebab tu Israel pun dia ada dia punya dia panggil Hasbara. Hasbara ni propaganda Zionis yang cuba nak memutihkan nama Zionis ni di masyarakat antarabangsa. Dia panggil Hasbara program lah. Dia merupakan satu scam lah, yang dia nak bagi tahu yang Israel ni adalah bangsa dan Hamas ni adalah teroris. Jadi sebenarnya Hamas ni baru. Hamas ni memang betul-betul kalau kita tengok sejarah yang panjang, Hamas ni memang baru. Dia orang kata kita berperang ni sebab Hamas. Sebelum Hamas pun dah berperang lah, dah dibunuh, anak-anak dibunuh dan sebagainya. Jadi kalau kita terima naratif barat, benda ni mula dengan 7 Oktober, memang kita rasa Hamas ni cari gaduh kan, tiba-tiba masuk. Tapi kalau kita tengok
dari sudut yang lagi panjang, kita akan nampak trend yang berbeza lah. Yang sebenarnya sebab tu Antonio Guterres, Secretary General UN, dia kata serangan tu tak berlaku dalam vacuum lah. Dia ada konteks dia. Lepas tu Israel suruh Antonio Guterres letak jawatan daripada UN lah. Jadi tapi even UN pun recognize lah yang benda tu bukanlah terjadi spontaneous ataupun tiba-tiba Hamas nak cari gaduh apa. Dia adalah ada konteks sejarah penindasan yang lebih besar lah. Dan kalau kita tak selesaikan penindasan yang lebih besar ni, even kalau kita hapuskan Hamas pun dia tak akan selesaikan masalah tu lah. Akan ada Hamas 2.0, Hamas 3.0, 4.0, sampai bila-bila pun ada lah. Akan ada Hamas-Hamas lain lah. Sampai kita menyelesaikan masalah yang utama dia tu lah, iaitu penjajahan, pembunuhan dan juga rampasan tanah tu lah. Mungkin itu jawapannya. Menjawab lah? Ke tak menjawab? Dia kita boleh bagi lah. Kita boleh bagi contohnya, banyak sebenarnya hujah. Contohnya Antonio Guterres tu pun sendiri boleh kita gunakan. Kita kata okey, Antonio Guterres yang sendiri yang kata yang benda ni bukan terjadi vacuum. Jadi maksudnya Barat je yang nak kata mula dekat 7 Oktober. Sebenarnya dia mula lagi jauh, lagi panjang, lagi belakang. Dan pembunuhan tu sebenarnya berlaku setiap hari kan. Kalau kita baca contoh dekat tebing barat kan, ataupun tebing barat ni adalah satu kawasan barat daripada Sungai Jordan. Sebab tu dia panggil tebing barat lah, barat daripada Sungai Jordan. West Bank dalam bahasa Inggeris. Setiap hari berlaku tangkapan, pembunuhan. Kat situ tak ada Hamas. Jadi kenapa berlaku juga pembunuhan kan? Jadi nak salahkan Hamas ni satu benda yang sebenarnya orang-orang yang terima naratif media barat je yang boleh terima. Kalau orang tu dia objektif, dia tengok betul-betul, memang sebenarnya kalau kita keluarkan Hamas daripada equation tu pun still akan ada peperangan tu lah. Tapi kalau dari perspektif orang awam kadang nak baca news sebagainya, boleh je kalau tak mampu, sebenarnya kita mampu guna certain contextual tu kan. Tak perlu pun jadi academician ataupun ahli sejarah. Sebab benda-benda tu dah factual yang bukan pasal Muslim je, non-Muslim pun tak boleh nafikan. Tapi certain case kalau kata kita boleh ambil peluang macam event tu, dia ada mungkin dia jurnalistiknya hujah lah. Maksudnya memang isu-isu yang sedang berlaku. Misalnya kalau kita relate tentang nak jawab soalan Hamas di human shield, somehow tak ada evidence yang kita kata footage yang macam yang boleh validate benda tu. Dan kalau pun kita boleh counter secara ni lah jurnalistik, sebab based on nanti ada evidence baru, tak bawa kita cari evidence kan. Yang semasa ni macam yang sekarang ni, macam contoh ada yang bangkitkan setakat ni video-video Hamas, video-video yang footage daripada Hamas atau bergambar. Kalau dia orang lancarkan dia orang punya roket ataupun apa-apalah drone dan sebagainya, kalau kita tengok video dia orang semua daripada kawasan-kawasan lapang, kawasan-kawasan yang kita ni lah terpencil. Kita tak pernah nampak lagi yang macam somehow dia orang ada di bangunan-bangunan dan sebagainya. Dan kalau contoh hospital, sekolah, masjid, somehow itu inilah kita kata, adakah contoh itu satu contoh, dan kita ikut nisbah kematian 7,000 civilians dengan berapa nisbah Hamas yang mati. Itulah macam itu journalistic point of view lah, kalau kata yang kita boleh dapat maklumat direct daripada news lah. Kalau kita tak sempat nak baca, itu pun sebenarnya boleh counter juga. Sebab kat Twitter itu pun kadang digunalah benda tu secara lapis ni lah, surface level. Lagi ya, kita nak hujung. Dah balik kepada fungsi nanti. Tak ada apa dah? Apa dia? Oh, jatuh. Okay, insyaAllah tak ada apa dah? Boleh lama lah kan? Boleh habis apa nanti ni? Lambat.
Kak Maria bagi free. Boleh ambil. Ambil lah siapa nak ambil. Yang mana nak ambil ni ada mask, ada lelaki tu tak kisah. Pas. Okey, insyaAllah. Khulasahnya, Alhamdulillah, panjang. Mungkin memang betul-betul tidak klise, no? Syuh. Pusing-pusing. Okey, semalam ada discuss juga dengan sahabat. Ni untuk tutup lah. Tentang sebab ni lah dalam konteks ni mungkin dah milenial sahabat sebab kan. Generasi baru ni kadang nak make sense tentang Palestin ni sejauh mana relevan untuk kita. Tetapi yang bila dia konsisten bukan pasal Prof. Awesi saja, kita pun tak nak letak sok pada dia kan. Konsisten dengan kalau Dr. lecturer Nas ni sejarah sebaik umum dia specialize dalam Islamic Architecture History, Islamic Architecture ataupun Islamic Civilization lah. Sam ni dia ajar subjek tu. Dia pun konsisten nak cuba highlight sebab persoalan-persoalan yang somehow yang berputar dekat masyarakat ni somehow yang pecahan yang ni lah cycle lah. Setiap kali isu soalan-soalan sama yang akan timbul tentang boycott, tentang kita kata sentimen yang kita tak perlu padam sebab yang ni memang perlu berterusan kan, tentang dana sampai ke tidak, dana ni berkesan ke tidak. Cuma mereka-mereka ni cuba tackle core problem lah. Sebab ada point yang dia nak fit in dengan yang non-Muslim punya naratif dia sebenarnya. Kata Israel ni ataupun Zionism ni bukan locality punya problem ataupun isu. Dia sebenarnya colonial project ni somehow besar lah. Dia pemegang taruh yang di sebalik Zionism tu sendiri terlalu besar. Dan kita pun secara faktual kita tengok kalau laporan tahunan September US punya foreign affairs, berapa dana yang masuk, bukan sekadar per tahun, per hari pun kita boleh tengok report tu kan. Dan untuk kita tackle isu ni semata-mata direct hanya make sense Palestin dan kita tanpa cari jalan-jalan yang sebenarnya ada tapi kita tak cari. Sesama itulah yang menyebabkan kita kata sensation yang bermusim kita panggil apa? Itulah dia bermusim lah. Somehow kita sekejap muncul, dah hilang, sekejap muncul, hilang. Tapi yang tu perlu terus berjalan. Sebab yang tu somehow tak dirancang pun sebab dia trigger humanity punya aspiration, inspirasi ataupun motivation kan. Benda tu akan berjalan. Cuma untuk yang aktivis baru lah, kalau kata nak make sense, apa lagi jalan yang mungkin boleh capaikan kita kepada pembebasan tapi tak directly involved dalam politics, tak directly involved dalam international relation, tak directly involved dalam negotiation, diplomasi dan sebagainya. Prof. Awesi dia tackle core issue tentang knowledge tu sendiri ataupun penjajahan minda lah. Sebab penjajahan minda ni directly, bukan indirectly semata-mata, directly dia kesan kepada cabang-cabang yang sebut tadi, tentang law, tentang economics, tentang politics, tentang budaya, hatta agama tu sendiri kan. Kalau yang atas ni Islamization of ni sebab apa dia macam one form dia adalah tentang translation Quran di barat sendiri yang sebenarnya usaha-usaha interpretation tu dilakukan oleh bukan daripada Muslim yang faham kerangka Islam secara menyeluruh. So orientalis yang translate macamnya dia study Quran kan. So buku dia yang baru ni Islam The Covenant Fulfilled tu sebenarnya kritikan kepada dia study Quran tu. Sebenarnya istilah-istilah asas macam Islam Allah dan wahyu tu sendiri diinterpret dengan sangat menyimpang lah. Dan sebab itu usaha decolonize knowledge ni bukan dalam bidang politik sajalah. Dan untuk Muslim, kita sebagai Muslim ni tak kisahlah expertise kita apa, area of specialization kita apa, taklah sekecil-kecil ke pemain bola ke, influencer ke, content creator ke. Kalau kita ada state of mind bahawa kita ni sedang dijajah secara menyeluruh, kita tak akan duduk tenang dengan bahagian kita. Kita akan sentiasa relate. Kita tahu bila isu Palestin ni naik,
Dia bukan pasal Palestin tu semata-mata, bukan pasal tanah Baitul Maqdis tu sendiri. Dia somehow secara menyeluruhnya kita ditekan, dijajah. Misalnya nak keluar daripada persoalan ekonomi tempatan sekalipun, kenapa Melayu ni miskin daripada dulu sampai sekarang. Dia takkan lari daripada konteks penjajahan tu sendiri, daripada asal. Dia rotate kat situ, problem yang sama. Tak kisahlah dengan negara bangsa yang mana, tak kisahlah bangsa apa, Arab ke, Melayu ke, Muslim as a whole lah, kalau kita view daripada sebagai Muslim. Dia akan sentiasa track back kepada itulah ketika mana kita dijajah secara knowledge lah, pemikiran tu. Betul lah seperti apa yang tukar-tukar jerit dulu sebut, apa Ghazwatul Fikri. Cuma mungkin tak sempat dikupas dan diulas sesuai dengan konteks yang evolusi sampai sekarang. Jadi harapnya dengan kita rungkaikan isu Palestin ni sampai ke tahap itu, sampai melalut betul-betul tak klise tu kan. Cuba nak cuba nak highlight bahawa ia bukan semata-mata isu yang sangat lokal. Dia memang diverse dan sangat luas lah. Kita guna Zionis tu sendiri sebagai hujah pun kita tahu siapa yang backup di sebalik belakang tu. Kita tak naklah view tu dari segi teori konspirasi sebab itu bukan Islamik. Ya, kita nak ikut jejak nabawiyah, strategik, ilmiah, makrifah ataupun istilah yang disebut oleh Awaisi lah. Itu je concern dia. Supaya kita tak terikat. Kalaupun kita tidak berjaya bebaskan Baitul Maqdis tu di zaman kita hidup, zaman seterusnya lah. Zaman seterusnya. Sebab last kali pointnya macam Salahuddin Ayyubi pun, misalnya tokoh-tokoh yang sebelumnya, Imaduddin Azanki dan juga Nuruddin Azanki, tidak pun semata-mata berikhtiar untuk pembahasan Baitul Maqdis itu dari sudut ketenteraan dan juga politik, tapi dari sudut pembinaan madrasah, modul. Benda ni dicatat sama dalam kitab-kitab sejarah historiografi Muslim, historiografer lah. Dan hatta ucapan yang disebutkan oleh Salahuddin betul-betul saat dibebaskan kepada tentera-tentera dia selepas semangat kan, dibebaskan adalah, dia kata jangan kamu sangka ni direkod oleh pencatat peribadi Salahuddin sendiri. Nama ingat? Nama tak ingat kan? Apalah, ada tulisan dia. Dia kata jangan kamu sangka Baitul Maqdis ini dibebaskan oleh pedang-pedang kamu, bisuyufikum. Tetapi ia dibebaskan oleh pena Al-Qadi Al-Fadil, pen Qadi Fadil. Somehow benda tu, Qadi Fadil ni memang qadi lah, memang qadi yang hidup sebelum itu. So somehow dia ada framework inilah pengetahuan, knowledge juga sebelum benda tu dibebaskan lah secara fizikal oleh Salahuddin Ayyubi. So kita ambil inspirasi daripada situ untuk kembangkan dalam konteks kita lah. Dia tak mau dah tersekat dekat sejarah yang lalu romantis kan. Dulu Salahuddin pernah bebas. Kita tak ada usaha strategik lah. Kita ikut arus lah. Apa orang kata, orang turun protes, turun. Orang boikot. Dan dah kali itulah yang kali yang kalau pun Baitul Maqdis dibebaskan, kita yang terkurung. Kita yang dijajah lah secara tanpa sedar. Jadi insyaAllah moga-moga bermanfaat lah. Itu konklusi lah yang cuba dirumuskan selama 2 jam lebih ni kan, diskusi ni. Harapnya bermanfaat, harapnya ikut tak terpadam. Terima kasih. Potong-potong dia lah, potong-potong kita jadikan konten insyaAllah. Kan? Lawan naratif Zionis insyaAllah. Jadi aku lupa mengaza. Astagfirullahaladzim. Kita tangguh sesi kita yang lebar ni dengan tasbih kafarah dan salat insyaAllah. Kita ambil apa ni buku CGM. Dia orang ni jangan juga kami yang basic first so